Kes penipuan dalam talian bukan lagi satu isu yang baharu dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Polis Diraja Malaysia, PDRM, kebanyakan mangsa kes penipuan dalam talian ini terdiri daripada golongan wanita dan mencatatkan peningkatan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Rekod PDRM menunjukkan 55% mangsa penipuan adalah wanita berbanding lelaki sebanyak 45%. Berdasarkan laporan, jenis penipuan dalam talian adalah seperti love scam, pinjaman wang tidak wujud, pelaburan wang dan Macau scam. Antara kes yang sering menjerat golongan wanita yang menjadi mangsa love scam adalah terdiri daripada wanita yang kesunyian dan mudah terpengaruh dengan sindiket. Manakala, golongan yang terlampau obses untuk membeli barangan dalam talian pula sering menjadi mangsa dalam penipuan dan pelaburan wang. Rata-rata pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh pihak berkuasa bagi membantu mengurangkan isu ini. Namun, masih ada yang tidak peka dan tidak mempunyai pengetahuan tentang skamer ini. Fatin, kalau berdasarkan laporan tadi, dikatakan 55% mangsa adalah wanita dan 45% adalah lelaki. Jadi persoalannya, kenapa wanita ni sangat mudah dijadikan mangsa? Itu sebenarnya yang kita nak bawakan hari ini. Kenapa, apa faktornya dan bagaimana untuk kita mengatasi, mengelak daripada berlakunya scam ini kepada ahli keluarga kita. Dan kita hari ini bersama dengan dua tetamu hebat kita di studio. Yang pertamanya di hujung sana, kita bersama dengan Cik Mahmud Jumaat, Peguam Bela dan Peguam Cara Khidmat Guam. Apa khabar Cik Mahmud? Alhamdulillah, cukup baik. Apa khabar Fatin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Yana nak perkenalkan? Itulah, saya risau kalau saya perkenalkan nanti orang tertanya-tanya adakah ini scammer ataupun sebenarnya penganalisis jenayah. Kita bersama dengan... Tapi Uyai, I dah cuba Uyai. I dah cuba. Cuba apa tu? Itulah, cuba scam. Love scam. Kita bersama dengan Encik Kamal Afendi Hashim. Tuan Kamal, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Wah, rupanya ada sketch di depan tu lah tadi. Tadi kan macam ni kan. Dia bila Cik ni pakai suara dalam kan. Fatin. Ya. Itulah. Bagi Fatin pun dah terjawab. Mungkin kepercayaan tu tinggi. Ini sebenarnya mungkin yang kita nak kongsikan hari ini kan. Mungkin kita boleh mulakan dengan Tuan Kamal terlebih dahulu. Kenapa agaknya kan kalau kita cakap tadi 55% adalah wanita dan 45% adalah lelaki. Sikit saja jurang itu. Tapi mengapa sebenarnya wanita selain daripada kelemahan yang ada pada wanita ni? Minta maaf, nombor satu minta maaf. Kita cakap ni bukan mengatakan wanita tu ramai jadi mangsa tu tujuan memalukan, tidak. Tetapi kita nak didik ramai supaya jangan jadi mangsa. Itu nombor satu lah. Okey, kalau saya tanya sama ada jenayah seksual, jenayah harta benda atau jenayah komersial, ramai wanita yang terlibat. Satu. Kenapa? Saya ikut pegang daripada Q tu lah. WANITA. Okey, wanita. Fakta nombor satu. W. Wang. Wow. Siapa paling banyak duit? Engkau kan tak boleh termerang. Kita orang semua, kita orang tu macam penjenayah pula. Kita orang tahu wanita lebih banyak duit daripada lelaki. Oh ya? Pandai menyimpan. Saya tahu sebab setuju, apa? Sokong. Sebab your money is my money. My money is my money. Itulah masalahnya. Jadi nombor satu, W. Faktanya wanita lebih banyak duit daripada lelaki. Entah dalam gobok pun boleh ada duit. Kadang-kadang nak pergi. Celah kopi pun ada duit. Ini wanita. Lelaki tak. So, kerana banyak duit, jadi risiko untuk menjadi mangsa lebih tinggi. Kemudian kita ada A, advokasi. Kementerian Wanita misalnya, pihak Commercial Crime Bukit Aman misalnya, dia banyak buat acara. Semalam pun kawan saya di Ampang, ASP Azari, Ketua Komersial, dan OCPD dia, Tuan Farouk, ACP Farouk. Kita berbincang macam mana nak buat untuk publiknya, macam mana nak lagu bagus. Jadi bukan program bila ada bermusim. Dia buat berterusan. Jadi yang datang kempen-kempen ini selalu, boleh perempuan. Lelaki ni kurang masa. Jadi akhirnya wanita terdidik. Bila dia terdidik, apabila dia menjadi mangsa, dia datang buat report. Bila datang buat report, stat tu menunjukkan lebih ramai wanita. So jangan anggap wanita misalnya diperbodoh, minta maaf ya.
Sebenarnya tidak. Mereka lebih cerdik. Sebab tu dia datang cari suaka undang-undang untuk punishment kepada Jadi sebenarnya lelaki pun ditipu tetapi tak ada statistik. Tak ada. Kita malulah nak report benda kecil-kecil 10-20 ribu. Perempuan 29 juta kau. Kelas. Okey, And natural selection. Okey. Dalam mana-mana keadaan untuk pembuli, saya kata pembuli sini, kita main cari wanita. Pasal apa you nak pergi bully lelaki? Kalau you scam mampu ni belum tentu lagi kan. Entah dia maki je kan. Muka memang muka masjid. Tapi kalau dia maki, berangin. Kalau perempuan, natural selection. Dia kata takkan batas, takkan apa. Ya. So, these are historical fact pun tunjuk pada situ. Baik. Baiklah, jenayah scam yang pertama berlaku, mangsanya Siti Hawa. Okey, perhatikan di situ. Etymologi kita. Hawa, kalau kau makan buah tu, garanti duduk sampai bila-bila kekal. Makan Hawa, makan. Dia tak pergi kat Adam. Kalau Adam tu, bro, makan. Tak laku. Tapi, okey, so senjata untuk menewaskan pertahanan wanita ialah kata-kata. Okey, kita cuba. Cuba je. Kat rumah pun boleh cuba. Okey. Mod, AWAK bunyi. AWAK. Awak. Okey. AWAK titik bunyinya. Awak. Dah. Yang kat rumah tu pun awak. Jadi cerita dia mana datang dot tu punya value. Kau ada pergi sekolah ke? Aduh. Dua-dua sama je kan? Cuba buat kat Cik Mahmud pula. AWAK titik. AWAK titik bunyi apa? Awak je kan? Segan nak Ceritanya diction yang digunakan. Okay? So kita cakap pasal natural selection tadi. So perempuan banyak duit. Okay? So apa dia buat? Cari. Ada dua peringkat tapi. Satu peringkat yang baru memasuki alam dewasa, yang baru masuk EU and all that. Ini kacang lah. Kacang. Ini juga pelaburan sebab motif dia, saya nak tolong mak bapak. Tak mau bebankan dengan kewangan. Tak apalah saya masuk skim ni lah. You see? Affiliate dengan tu lah, dengan ni apa semua. Bohong je. Kan? Kemudian satu lagi yang di hujung-hujung tu. Yang dekat nak bersara, yang banyak duit. Yang peringkat ketiga tu yang kesunyian lah. Okay. Lonely and lonesome adalah dua perkara berbeza. Lonely ni kesunyian, tapi lonesome ni sunyi yang sunyi. Kalau Lone Ranger? Lone Ranger macam saya. Lone Ranger je. Okay, and then kita dah WAN dah sudah clear settle. Kemudian kita ada I. Okay. Dah lupa tanya Mahmud. Tak adalah. Okey. Kemudian kita ada beberapa perkara yang lain, misalnya image. Okey. Bagi seorang wanita, kebanyakan minta maaf tok nenek okey. Tapi cakap image adalah segalanya. Kita nak berpakaian begitu, kita nak ni because subliminal messaging dalam iklan yang ini perfect namanya. Symmetry itu perfect. Imperfection itu tak perfect. Jadi bila rasa insecure and all that, banyak perkara yang kita nak lengkapkan termasuk dalam kehidupan seharian. Okey. Tidak ada pelengkap di situ. Saya nak cari khalifah gini. Ini yang kena scam dalam laman temu jodoh Islamik. Okey. Ada guna ni platform tu, dia kena scam, perempuan ni kena kereta, rumah semua loan pakai nama dia. Akhirnya dia tak dapat apa-apa. Right? Tapi image yang keluar kat situ tu, saya adalah khalifah yang akan membimbing you ke syurga. Dia tak ujung tu tak sambung syurga dunia. Okay? So, dia macam itu. And then T, teknik. Teknik yang digunakan pelbagai. Authority misalnya kan. Saya daripada bila cakap tone tu lah. Apa ni? Kecil tu. Betul Kamal lah awal-awal tadi tu. Saya tadi guna teknik yang ketiga. Yang persuasif kan. Dia ada berapa banyak teknik sebenarnya? Banyak. Kita sambung teknik lah. So macam tadi kan. Padahal kalau orang panggil dia nama biasa lain, tapi kalau kita guna tone rendah, suara perut Suara perut Uyai. Nampak? Dia kata kan. Cuba panggil nama biasa Uyai, tak laku. Marah dia. But the tone. The chord yang strike. Okay, kalau you guna note C is very universally kita accept lah. Bagus saja. Okay? So teknik yang digunakan persuasif, ada tekanan, ada. Jangan ni kalau siapa-siapa ini saya akan ini. Okay? Macam ni dia pancing lah. Beli satu dapat tiga. Kan. Jadi akhir sekali tadi kita cakap pasal satu lagi iaitu awareness. Okey. This A yang terakhir ni sangat-sangat penting kan? Sebab kita sering menyangka orang lain je boleh jadi mangsa.
Fatin sangka Uyaya akan jadi, Yana akan jadi mangsa kan, Yana sangka Fatin akan jadi mangsa, rupa orang lain jadi mangsa kan, Siti jadi mangsa kata. So ini perkara-perkara yang kita kena faham dalam tu. But again, dalam konteks wanita lebih banyak wang, wanita tahu bagaimana untuk membahagikan masanya. Okay, kalau tak ada masa macam mana dia nak gini? Tak tahu sambil masak kuih tiaw ke, basuh baju sebelah kan. So these are the fact yang ada. Baik. So kita dah faham dah abbreviation wanita itu sendiri yang menerangkan kenapa wanita kebanyakannya menjadi mangsa scam. Tapi kan Cik Mahmud, kalau boleh kongsikan juga, kalau kita ni wanita ni dah tersedar, kita dah tahu kita ditipu. Okey, ini belum lagi bercerita macam mana nak mengelakkan ditipu, tetapi kalau kita sudah ditipu, apa langkah-langkah yang boleh kita ambil, yang boleh kita lakukan? Ada tak perundangan yang orang kata menjaga hak mereka yang ditipu ni? Baik. Sedikit penjelasan berkenaan perkara ni, kita kena tahu apa penipuan yang kita terlibat lah. Okey, tapi kita letaklah contohnya sebagai pelaburan. Contoh pelaburan. Sekiranya kita dah terbabit dalam scam pelaburan ni, benda pertama yang kita kena buat, yang bagi saya adalah kita kena dapatkan nasihat dulu. Dapat dari nasihat daripada yang pakar. Kerana kita tak nak dia terburu-buru tau. Okey, kalau kita dapat nasihat daripada kawan-kawan, yang kita khawatir adalah nasihat itu adalah bukan nasihat yang tepat. Okey, pertama sekali adalah kita kena buat laporan polis. Okey, kita kena buat laporan polis. Inilah di mana yang saya ingin tekankan bahawa sebelum membuat apa-apa tindakan, kita kena rujuk kepada yang pakar. Pakar yang paling baik adalah peguam. Okey. Dan tapi bila kita sembang pasal peguam ni, peguam kita akan cakap, ni mesti ada melibatkan duit. That's why saya sarankan untuk kita dapatlah contohnya dapat nasihat guaman ni daripada contohnya daripada aktivis. Contohnya daripada saya sendiri ke, daripada sahabat saya di dalam Facebook ke, mereka selalunya akan lebih minat untuk membantu dalam kes-kes yang melibatkan pelaburan ini, kerana kita lebih baik kita cuba cegah dulu. Tapi kiranya benda itu berlaku, kita kena buat satu laporan yang mantap. Okey, kerana apa? Sebab dalam kes commercial crime ni, jenayah komersial ni, dia punya line tu very thin. Silap you buat laporan je, kes tu terus tak boleh, siasan susah untuk dibuka. Dan dia akan turun kepada dalam kes jenayah amla. Pengawang haram. Dan di sini kalau kita nak buka, sebaiknya adalah di bawah Seksyen 420 kes penipuan. Saya ingin tekankan dekat sini, kes melibatkan pelaburan ni, skamer-skamer ni, diorang tak takut kalau you saman dekat mahkamah. Sebab diorang memang dah ready dah. Dan saya boleh katakan, mengikut pengalaman saya, 7 daripada 10 mereka ni dah bankrupt dah pun. Kalau you lantik peguam pergi ke mahkamah, diorang tak boleh dapat pun balik duit diorang. Paling kuat you filekan proof of debt bukti kebutangan je. Tapi mereka gentar kalau contohnya kita tangkap dan masuk dalam lock up, waktu tu bila dia maklumkan okey ni kes dibuka bawah Seksyen 420 penipuan. Tahu ke tidak, Seksyen 420 ni sekiranya anda dituduh bawah seksyen ni, anda boleh dikenakan hukuman minimum minimum 12 bulan, 1 tahun minimum, dan maksimum 10 tahun. Dan wajib dikenakan sebatan. Itu yang kita nak. Sekarang itulah saya sarankan laporan polis tu kena mantap. You silap sikit je, yang banyak saya dapat kes adalah mereka punya tujuan membuat laporan adalah untuk mendapat balik wang saya yang telah ditipu. Itu di mana salah. Cara yang terbaik? Cara terbaik adalah tujuan laporan adalah untuk siasatan lanjut pihak polis. Titik. So daripada situ pihak polis akan mudah untuk membuka kes, kerana ini adalah kes jenayah. Kalau you kata tujuan untuk mendapat balik wang yang telah ditipu, itu adalah kes sivil. Tapi kalau dua-dua boleh ataupun tidak? Tak boleh. Tak boleh. Jangan sebut langsung. Biar sebab nanti bila you tulis dekat situ tujuan laporan polis adalah untuk menuntut wang yang telah ditipu dan untuk siasatan pihak polis kata, kita tak ada bidang kuasa. Sebab kalau you nak lantik kalau you nak dapatkan balik wang yang telah ditipu, kena nanti peguam. Jadi itu dah jadi bidang kuasa yang berbeza lah ya. Kita dah dengarkan sedikit daripada Cik Mahmud dan juga Tuan Kamal, Yana. Kita nak dengarkan juga, ini pengakuan salah seorang mangsa yang tertipu daripada scam. Love scam. Jom kita saksikan.
Sakit menimpa, sesal terlambat. Meletakkan sepenuh kepercayaan kepada lelaki yang baru dikenalinya dalam tempoh 2 bulan, wang simpanan bernilai ribuan ringgit yang telah dikumpul sekian lama hilang dalam sekelip mata. Wanita yang dikenali sebagai Nur Julia 30 tahun tidak menyangka telah menjadi antara mangsa jenayah love scam yang sekaligus telah meninggalkan kesan yang mendalam buat dirinya yang kini takut untuk mempercayai orang lain dan bercinta lagi. Pada mulanya saya berkenalan dengan bekas teman lelaki saya ni melalui aplikasi. Jadi lepas kenal lebih kurang seminggu, kami dah mula bercinta. Dan pada waktu tu juga, dia dah mula pinjam duit daripada saya. Pada awalnya, dia hanya pinjam jumlah yang sikit. Tapi makin lama makin banyak, tanpa saya sendiri sedar. Pada awalnya, dia mula pinjam duit tu atas alasan dia tengah dalam kesusahan. Lepas tu, dia gunakan macam-macam alasan lain. Dan atas sebab cinta, saya bagi je pinjam duit saya. Lepas sebulan dah nak masuk 2 bulan tu, saya perasan dia dah mula cuba untuk menghilang. Kadang-kadang bila saya call, dia tak angkat. Bila saya message, dia hanya balas patah. Bila saya tanya, dia cakap tak ada apa-apa, dia okey. Saya mula jadi tak keruan sebab bila saya ajak jumpa je, dia selalu ada alasan. Cakap banyak kerja lah. Saya dah dapat rasa saya dipermainkan sebab dalam masa kami bercinta ni, kami langsung tak pernah berjumpa. Jadi lama kelamaan saya jadi marah dan masa itulah saya mula minta balik duit yang dia dah pinjam pada saya tu. Tapi end up dia marah saya balik dan dia maki-maki dan kata saya berkira dan tak sayangkan dia. Saya kemudiannya terus bagi tahu dia untuk saya buat report polis dan disebabkan hal tu, dia terus menghilangkan diri dia. Bila saya cuba kontak, nombor dia tu rupanya dia dah tukar dan tak ada dalam perkhidmatan lagi dah. Sejujurnya saya sangat trauma dan saya sedih sebab saya rugi banyak sangat. Saya rasa tak akan senang untuk saya lepas ni bukakan hati untuk bercinta lagi. Terutama sekali dalam masa terdekat ini. Apa yang dilalui oleh mangsa ni tadi mungkin satu dalam ribuan ataupun mungkin jutaan kes love scam yang berlaku bukan sahaja di Malaysia saya yakin tapi seluruh dunia juga mesti ada yang terlibat ataupun terkena dengan love scam ni. Betul. Menjadi iktibar jugalah untuk kita. Tapi saya nak tanya Yana kepada Tuan Kamal. Kalau kita melihat kepada love scam, kita tahu kan bila kita scam tu banyak ada antara maklumat-maklumat kita yang macam betul. Bagaimana sebenarnya diorang mendapat maklumat ataupun detail kita? Secara terperinci ya, betul. Sumber terbuka ini banyak. Data terbuka lah kita kata. Nombor satu, oleh sebab hilaf kita sendiri, kita yang silap. Kadang-kadang isi borang apa semua tak koyak kan. Nak isi itu nak dapat ni masuk peraduan and all that kan. Kita tak baca belakang tu. Pihak ketiga boleh menggunakan data ini bagi tujuan bla 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 bla. Pemasaran ke apa semua. So satu, PDPA kan. Ya, itu silap kita lah. Kadang-kadang kat rumah pun isi borang kan. Apa benda lah semua isi. Alah salah. Tapi tak disiatnya, tak dikoyaknya. Jadi kita gumpal-gumpal baling. Yang kedua, kebocoran daripada sumber. Ini pernah dilaporkan. Sama ada cara godaman atau kerana integriti sistem atau orang tu sendiri. Kalau saya boleh buat RM300, jual sebandel kata nama orang, daripada saya pergi bakar, baik saya jual, dapat RM300. Kita kan sini sistem barter trade kan. Bagi data, ambil duit. Lepas tu, kita je tahu. So, ini yang banyak berlaku. Inilah punca kebocoran. Lagi satu part, kita expose diri kita banyak. Kalau kita tengok, kadang-kadang kat luar sana boleh sendiri tengoklah. Nombor kereta terpampang. Macam Fatin, helikopter terpampang. Misalnya. Helikopter kontrol. Terpampang. Ininya. Jadi daripada situ, seseorang boleh mendapatkan maklumat. Saya tak boleh cerita lah macam mana dia nak dapat tu. Yalah. Tapi very simple. Cuba yang di luar sana yang tengah menonton ni, dia juga boleh cuba masukkan nama dia atau nombor IC. Sebab kadang-kadang dia masuk satu-satu peraduan. Nombor IC ada sana. Nama ada sana. Lepas tu masa dia grad pun nombor ada kat sana. Boleh cari. Jadi ini benda-benda yang kita sepatutnya scrub supaya tak muncul lah. Tapi kalau public profile macam tiga-tiga yang ada kat sini, sorry lah kan. Daripada tarikh lahir kan, keputusan PMR semua ada. UPSR semua ada. Jadi soalnya bagaimana dia digunakan.
So adakah orang yang pergi mencari? Ada. Tetapi yang paling banyak sekali ialah orang lain belot. Dia ada benda tu dia bagi. Sebab nak kata software, saya tak ada kepakaran bagi Godam, tapi saya boleh gunakan software untuk masukkan dalam sistem ke mainframe ke ataupun laptop misalnya, dan kemudian saya boleh dapat apa saja password ke apa yang ada dalam yang digunakan. Kita panggil keystroke, keylogger. So you log in, you tekan key. So I know exactly what key you tekan, and then saya boleh masuk dalam sistem ini. It's quite easy. Kita hanya perlu tahu kat mana nak cari. Ini jadi dari mana orang dapat? Yang kita nak elak sekarang peratusan yang paling bawah lah, iaitu kita sendiri terbahagi. Kita yang terbagi, kan? Ni nombor IC saya, kan? Ada juga macam tu? Ada. Sis nak pergi terbang, pasport dengan boarding pass. Lupa nak ni kan? Yes, kadang-kadang kita tag, kan? Some of the numbers itu, alamat rumah, nombor personal, ada kat situ. So siapa-siapa yang tajam penglihatannya, kan? Jadi dia boleh tengok, kata, ada tu. Katalah Fatah. Saya ada percaya 3 Fatah je. Fatah Amin, Fatah Iskandar, Fatah Rahman Brothers. Yang lain Fatah tak percaya. Lain Fatah Riok. Fatah Riok ni, dia nak cari seorang nama Suzi. Dia pun tengok Suzi kerja kat mana. Suzi kerja kat Tanjung Malim. Pun dia cari, dapat. Gambar kepada gambar. Kita kan rajin tag. Banyak masa, Nak jadi scammer, kena all out. Purpose menjaringkan gol bukan dia punya objektif. Betul. Okey. Cari jalan sampai dapat tu. Perjalanan nak dapatkan tu yang seronok bagi dia. Takut. Yalah. Suzi tadi cakap, you jangan kacau I. Suzi kata kan. Tapi Fatah tu, tapi tak patah semangat. Tak patah semangat. Fatah tak patah semangat. Tapi, slow ya. Tapi awak, ... Macam mana bunyi ... tadi? Awak. Kan? Jadi, Suzi balik kerja, Fatah bagi, awak, how's your day? Kan? Jatuhlah cinta. Cakap fikir dia, you kat mana, selalu mana you pergi? So, this is how. You tak tahu sama ada Fatah Arbi ni tadi, dia buat untuk dia ke? Atau dia bekerjasama dengan seorang lagi penjenayah, kan? Kata penjenayah itu nama Pian lah. Orang nama Pian ni memang selalu jahat. Alfian misalnya, contoh, kan? Jadi dia membagi, daripada sana dia pasarkan. Ada orang yang hanya menggunakan itu supaya dia dapat menjual data juga. Saya dapat Yana punya, dapat Fatin punya, dan saya jual pada pihak ketiga. Jadi kalau macam mana data kita boleh ada pula kat situ? Sama ada kita yang key in atau orang lain key in. Baik, maknanya kita sebenarnya dalam pada masa yang sama perlu berhati-hati juga. Sebab apa yang kita kongsikan di social media khususnya itu kadang-kadang ada dalam kalangan kita yang terlepas pandang. Okey, ini nak tanya juga kepada Encik Mahmud. Kita betul objektif hari ini adalah untuk memastikan ramai daripada kalangan kita yang tidak terlibat dalam masalah scam ni dan sebagainya. Tapi mungkin juga boleh dijadikan sebagai orang kata nak buka mata mereka. Mungkin ada dalam kalangan scammer juga sedang menonton sekarang ni. Dari segi perundangan, apa yang akan terkena ataupun disabitkan kepada mereka sekiranya mereka ni ditangkap dan disabitkan dengan kesalahan menipu orang? Baik. Macam tadi, section yang dikenakan kata yang paling serius bagi saya adalah section 420. Kerana dia punya hukuman penjara itu adalah wajib setahun minimum dan maksimum adalah 10 tahun dan wajib dikenakan sebatan. Okey. Namun itu yang saya ingin tekankan, kita kena buat laporan polis ni adalah tujuan dia untuk juga mengelakkan mangsa-mangsa yang lain mungkin terkena. Sebab sama juga seperti mana skamer-skamer lain, diorang selalu improvise diorang punya teknik penipuan. Begitu juga pihak PDRM di mana mereka membuat satu aplikasi nama dia Semak Mule. So apabila ada laporan polis berkenaan dengan nombor akaun si Polan tu, skamer ni, dan selepas laporan telah dibuat, dia akan ada rekod sistem dekat dalam PDRM. So bila you check, okey, contohnya you jumpa penipu ni, okey, Casanova ni, so dia bagi nombor akaun. Selalunya scammer dia tak akan bagi nombor akaun dia. Dia akan bagi nombor akaun adik dia lah, keluarga dia lah, kononnya lah. So akaun tu lah yang akan boleh diguna pakai untuk kita cek. Okey, cek nombor akaun, letak dalam sistem tu dia akan keluar berapa banyak laporan polis yang telah diadu atas akaun tersebut.
Maksudnya kena peka dengan apa sahaja yang benda yang boleh dielakkan. Baik, kita nak cerita panjang sebenarnya Yana, tapi masa mencemburu kita harapkan apa sahaja yang dikongsikan. Mungkin Tuan Kamal ada sedikit kata-kata paling-paling ringkas untuk mereka di luar sana bangun celik untuk kena pasti yang tak nak jadi mangsa. Jaga hati, jaga jari, dua je. Jaga hati, jaga jari. Sebab kita andaikan kita paling kebal, sebenarnya tidak. Dalam dunia jenayah, sesiapa saja boleh menjadi mangsa. Okay? So, sama ada mangsa keadaan, mangsa yang telah dipilih, atau mangsa yang rela. So, tiga ni kena jaga-jaga. Sebab hati kita yang dibolak-balikkan tu. Kan? Kita memang minta maaf cakap, kita tak berapa cantik. Tapi bila orang puji, awak lah yang paling cantik dalam dunia. Kan? Okay? Kalau kita memang cantik, kita memang secure, orang kata cantik, biasalah, cuba cakap something yang saya tak tahu. Kan? Tell me something I don't know. Tell me something I don't know. Tapi kalau memang tak biasa kena panggil cantik, orang cakap, walah, Cik Bedah. Ya Allah, bila kita tengok Cik Bedah, contoh. Sampai tak ada ayat nak menggambarkan. Baik. Jadi, Betul. Jaga hati, okay? Jaga jari. Jaga jari. Ini yang akan tekan nombor akaun pindah-pindah. Ini yang risau ni. Waspada. Baik, dan sedikit daripada Cik Mahmud sendiri kepada mereka di luar sana, apa mungkin nak diberitahu kepada mereka supaya tidak menjadi mangsa scam? Berhati-hati. Okey. Apabila ada satu tawaran luar biasa ni, kita sarankan untuk beliau untuk duduk dalam tempoh bertenang. Okey, kalau contohnya ada satu tawaran yang luar biasa, diorang akan letak you dalam satu keadaan pressure tau. Mana you tak boleh nak fikir. You just cakap sebagai seorang wanita, you punya secret you adalah you boleh pakai, I kena tanya husband I lah. Itu okey. Lepas tu you boleh tanya, dapatkan nasihat daripada suami, buat solat istikharah, dapatkan nasihat daripada peguam. Selepas tu insya-Allah kalau contohnya you dah buat apa-apa yang dapat restu suami, peguam pun dah check memang smooth, cantik syarikat ni untuk labur, dan you boleh teruskan. Okey. Saya selalu guna alasan tu. Kena tanya suami dululah. Bijak. Okey, kita harapkan ramai lagi di luar sana yang mungkin ini sedikit sebanyak tips yang boleh kita berikan untuk kita tidak terjerumus dalam jenayah scam ini. Kita harapkan lebih peka, lebih berhati-hati, jaga hati, jaga jari dan juga terus hati-hati. Betul, dan ada juga yang beritahu saya kalau tak nak ditipu di atas talian dan sebagainya, jangan guna password yang sama untuk semua social media kita ataupun akaun bank kita. Kalau di bank A, akaunnya passwordnya begini, akaun B, pastikan passwordnya yang berbeza. Jadi susah mereka nak hack ke semua sekali. Okey, baik, itu sahaja dari terima kasih kepada tetamu kita sekali lagi. Itu sahaja perbincangan untuk hari ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.